You tengok orang naik motor laju tu. Tak ada kerja. Naik motor laju, nasib baik sekarang ni perintah kawalan pergerakan PKP ni tak adalah race motor lah. Tidak, mau langgar lembu, langgar orang, langgar kambing, langgar tembok, langgar tiang, langgar pokok. Akhirnya siapa yang merana? Tiang tak salah apa, langgar dek tiang, patah tiang. Pokok tak ada masalah apa, langgarnya pokok. Orang balik masjid semayang subuh langgarnya. Orang balik semayang isyak langgarnya. Makcik leha balik pada market langgarnya. Dah lah race motor, tutup lampu pula, bertembung kedua-duanya, pecah kepala. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Sebab itu saya kata, tak ada penyakit cari penyakit. Duduk diam-diam tak boleh. Tak boleh ke malam-malam duduk di rumah macam sekarang ni, tuan-tuan ni. Motor bila ada perlu-perluan pakai. Bila ada keperluan mendesak mustahak bawa. Tak ada. Inilah yang dikatakan duduk diam-diam. Tapi setengah orang dia tak boleh duduk diam. Dia nampak motor tu, apa aku nak adjust? Aku nak adjust apa motor ni? Oh, tayar motor aku tukar tayar basikal. Budak kecil tayar dia. Ada pula tayar motor ni, aku tukar tayar kereta, biar besar sikit kata dia. Oh, tengok pada exhaust, bunyinya pom. Tak kuat pula bunyinya. Ini kalau nak exhaust buluh pun boleh. Mau. Kita yang sendiri yang buat. Akhirnya polis tahan. Awak telah mengubah klasifikasi motor awak mengikut cara yang tak dibenarkan. Saman. Lalah kita marah kepada polis. Tak guna punya. Salah siapa itu? Sebab itu, kena fikir. Apa yang kita buat ini, adakah benda itu boleh mendatangkan kebaikan? Kalau mendatangkan kebaikan, buat. Kalau tak ada kebaikan, duduk diam-diam. Kadang-kadang kita sendiri yang mencari penyakit. Mencari penyakit. Akhirnya sekarang polis cari kita. Masuk dalam Facebook pula, gambar balik kampung, tunjuk surat. Kemudian dia ngajar pula orang ramai macam mana nak melepasi polis. Sekatan polis, kawalan keselamatan polis apa semua ni boleh tunjuk pula. Tunjuk surat, kami balik kampung, anak semua ada relax kata dia. Sekarang sebab itu gunakan akal. Ada yang perbuatan yang kita buat ini yang mengundang masalah balik pada kita. Duduk diam-diam tak boleh. Cubalah tuan-tuan, sebelum kita nak masukkan di dalam Facebook kita, apa yang kita nak komen pada orang, tolong teliti dulu, elok-elok dulu. Kalau tak perlu, tak payah. Duk diam-diam tak boleh? Tak. Nak buat juga. Mungkin sebab kita nak cari followers, mungkin kita nak cari orang supaya ikuti kita apa yang kita nak cakap. Kita suka orang komen kita suka berbalas-balas komen, kita suka jadi yang pertama dalam benda-benda yang macam itu. Akhirnya susah balik kepada kita. Bukan setakat kita menjadi susah, anak kita, isteri kita, suami kita, mak bapak kita jadi susah. Ya, kita tengok komen-komen yang masuk bertalu-talu sekarang ini. Sekarang ada 2,000 lebih ya yang sedang menyaksikan kita ni. Terima kasih pada semua. Ita Syah Maranim, Watibali, Liza Abdullah, Syahrul Iman, Nasib Mak Junin, kemudian Alan Kazuma, UMC, Pak Su, Maksu, Ezza Sulaiman, Rozimah Ma'arif. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya. Begitu juga Zuriyati di Kedah ni, daripada Kedah. Terima kasih telefon bersama. Fadli Maksha juga, Rozia daripada Suhaimi, Nuhaiti Darus, Faridah Hassan, Nur Azian Roslan, Syuhaida Mumailis, Alia Farahin juga sedang menonton kita sekarang ini. Wati Walin, Suhaini Ramli, Fazli Shah, Yanino, Lina Aziz, Nani Misiran, Hairi Hazri ya, dari Kelantan juga sedang bersama kita. Farah Hanim, Farida Hasan daripada Singapura, Umi Amni di Fafi, nak sebut pun susah ni, Muhammad Fitri dan sebagainya yang bersama dengan kita. Terima kasih juga Ita Chot, Ismi Icah,
Asy'arani, Iwan dan sebagainya, juga Kasmah Rohani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang pada kita. Ya, kadang-kadang apa yang buruk itu berpunca daripada kita. Ya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebab itu kalau kita fikirkan tentang kesihatan kita, tentang cara hidup kita, kadang-kadang kita dah tahu dah benda tu tak boleh. Misalnya penyakit, benda tu tak boleh dimakan, benda tu tak boleh diamalkan, benda tu tak boleh dibuat. Kenapa buat? Duk diam-diam tak boleh ke? Tak, nak buat juga, nak makan juga. Akhirnya jadi apa? Dah bagi tahu dah, awak tu tak boleh makan benda ni berbahaya. Kenapa awak makan? Benda ini tak sesuai dengan kesihatan awak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, makan ini dua, halal dan tayyibah. Halalan tayyibah. Halal kita ambil daripada segi hukum. Bukan semua benda yang halal itu sudah pasti baik pada kita. Memang dia halal, tetapi pada kesihatan kita mungkin tidak baik. Kita mengidap penyakit jantung. Ya, dalam masa yang sama kita mengidap kencing manis contohnya. Dan kita juga makan ubat-ubatan yang melibatkan jantung supaya darah kita sentiasa elok. Tiba-tiba kita makan, tahu daripada mana, akhirnya ubat tadi memekatkan darah kita. Bila darah kita jadi pekat, kita juga jadi masalah. Sebab itu kalau kita nak makan ubat-ubat yang belum tentu, yang tak tentu daripada mana, kita ada pakar kita ada orang yang menasihati kita, minta pendapat mereka. Adakah suplemen ini sesuai untuk aku? Adakah suplemen ini sesuai untuk penyakit saya? Adakah suplemen ini sesuai dengan ubat yang saya makan sekarang, supaya tak bertembung? Kadang-kadang kita yang memilih jalan, kita tolak ubat-ubatan yang dah memang disediakan kepada kita, dan kita makan yang ini je. Saya dah tak percaya ubat-ubat hospital ni, Ustaz, mau rapu je Ustaz. Ini saya makan sekarang, saya makan ini, saya makan ini. Akhirnya jadi apa sekarang? Tidakkah kita akan balik ke hospital balik? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Jangan kita memandai-mandai. Ini lagu, jangan memandai-mandai. Jangan memandai-mandai ni yang banyak masalah dalam kehidupan kita ni, ialah suka memandai-mandai. Duk diam-diam tak boleh ke? Baik, kita tengok soalan daripada WhatsApp yang telah dikemukakan kepada saya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya, kenapa saya ni selalu orang tak suka? Malah buat baik macam mana pun orang tetap tak suka. Kadang saya rasa selalu down. Kenapalah Allah takdirkan kehidupan saya macam ni? Soalan saya, Nabi Muhammad tu semua orang suka kan? Nabi tu sebaik-baik manusia pun orang nak bunuh dia. Nabi itu sebaik-baik manusia pun orang pakat nak halau dia, nak bunuh dia. Bayangkan, mana ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah, tapi tetap orang tak suka. Jadi kalau akak ni orang tak suka, biasalah akak. Jadi sekarang ni akak cari jalan macam mana Allah suka. Selagi mana perbuatan yang akak buat itu baik di sisi Allah, buat baiklah. Tak payahlah akak susah hati dengan manusia. Ya, manusia ni apa ada, dia pun makhluk macam kita. Biasalah orang tak suka tu. Janji akak jaga akhlak, jaga perangai, jaga tingkah laku, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan pada akak. Kena kuat semangat di situ.